Hai, hola. Okey, kali ni kita masuk pada bahagian terakhir untuk faktor dan gandaan, iaitu bahagian penyelesaian masalah FSTV, iaitu merujuk kepada faktor sepunya terbesar dan juga GSTK, iaitu gandaan sepunya terkecil. Okey, pada pembelajaran yang lepas, kita dah tahu macam mana kita nak kira untuk FSTV dan GSTK. Untuk topik ni, untuk topik faktor dan gandaan ni, FSTV dan GSTK sangat famous. Okey, jadi cara untuk menyelesaikan masalah dia hampir lebih kurang sama, iaitu menggunakan pembahagian berulang, tetapi pada pengakhiran dia tu berbeza. Untuk FSTV, contohlah cikgu bagi soalan dia bagi 6, 12, 18. GSTK pun 6, 12, 18. Okey, kalau soalan pertama ni dia minta suruh carikan faktor sepunya terbesar. Maksudnya kamu kena cari daripada 6, 12 dan 18, sifir berapakah yang boleh kita matikan yang sama. Itu maksudnya faktor terbesar, faktor sepunya faktor yang sama. Maksudnya kalau sifir 2 semua boleh. Tapi ada lagi ke? Boleh sifir atas daripada 2? Boleh. Sifir 3 pun boleh, sifir 3 ni pun boleh, sini sifir 3. Maksudnya kita kena cari sifir yang paling besar. Ini maksudnya sifir yang paling besar untuk matikan ke semua nombor 6, 12, 18. Jadi cara dia kita menggunakan teknik pembahagian berulang, iaitu kita letak 6, 12, 18. Teknik yang sama macam ni. Okey, kita bermula dengan sifir 2 dulu. Sifir yang paling kecil. Jangan guna sifir 1, sifir 2. Okey, macam mana kita nak matikan 6 bahagi 2 macam tu. 6 bahagi 2 jadi 3. 12 bahagi 2 kita dapat 12 bahagi 2 6. 18 bahagi 2 kita dapat 9. Nampak konsep dia? Okey. Boleh matikan lagi ke? Boleh. Kita guna sifir 2. Tak boleh. Sifir 3 ni 3 tak boleh, kena matikan 3. Okey, kalau guna sifir 3 boleh. Dia daripada 2 naik makin besar Kalau 2 dia jangan 3, lepas tu turun balik 2. Biarlah tertib. Mulakan daripada sifir paling kecil dulu. 2 dulu. Lepas tu kalau tak boleh 2 naik 3. Ni 3 boleh. Boleh. 3 boleh. Sifir 2 dah tak boleh sebab sifir 3 ni nombor 3 ni tak boleh mati sifir 2. Okey, 3 bahagi 3 1. 6 bahagi 3 2. 9 bahagi 3 kita dapat 3. Okey, jadi boleh matikan lagi ke? 1, 2, 3. Okey, sifir 1 ni dah tak boleh dah. Okey, sifir 2 boleh mati sifir 2. Yang ni tak boleh mati sifir 2. Jadi sampai situ sahaja untuk jalan kerja faktor sepunya terbesar. Maksudnya kita tak perlu selesaikan lagi. Sampai sini sahaja. Jadi jawapannya kamu tulis macam ni. FSTB bagi 6, 12 dan 18 ialah, ambil yang tepi ni jawapan dia, iaitu 2 kali 3. Jawapan dia 6. Jadi dengan maksud dia FSTB ni daripada soalan 6, 12, 18 dia tanya faktor apakah yang paling besar digunakan untuk mematikan nombor tersebut. Itu maksudnya faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya maksudnya faktor apakah yang sama, nombor apakah yang sama bagi mematikan semua nombor di atas 6, 12. Nombor yang paling besar. Nombor 2 pun dia boleh matikan. Nombor 3 pun dia boleh. Nombor 6 pun boleh. Boleh ke nombor 6? Kau tengok 6 bahagi 6 boleh kan? 12 bahagi 6 boleh. 18 bahagi 6 pun boleh. 7 dah tak boleh. Cuba. 6 bahagi 7 tak boleh. Jadi maksudnya sifir 6 adalah sifir paling besar digunakan untuk mematikan nombor 6, 12, 18. Itu maksud FSTV. Faktor sepunya terbesar. Okey, untuk GSTK pula, dia bagi soalan yang sama. Dia bagi nombor yang sama. 6, 12, 18. Daripada 6, 12, 18, kamu kena cari gandaan. Dia gandaan sepunya terkecil. Gandaan yang pertama. Dia ada gandaan kedua, gandaan ketiga kan. Gandaan yang pertama, maksudnya 6 ni kalau gandaan dia seterusnya, dia akan jadi 12. Betul? 12 kalau gandaan seterusnya, dia jadi 24. 18 kalau gandaan seterusnya kita akan dapat 36. Betul? Okey, jadi
kita nak cari dia gandaan yang keberapa, memastikan 6, 12, 18 bertembung. Maksudnya gandaan yang paling sama. Contohlah, last nombor 6 ni nombor 50, 12 ni nombor 50, 18 ni nombor 50. Maksudnya gandaan yang maksudnya dia 50 baru dia bertemu. Dia macam tu. Okey, jadi kita nak cari dia, kita guna teknik pembahagian berulang juga. Teknik yang sama. Tetapi pengakhiran dia berbeza dengan FSTV. Okey, kita guna sifir paling kecil dulu. 2, ni jadi 3, ni jadi 6, ni jadi 9 kan. Sama juga dengan 11 tu. Bahagi dengan 3, 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Kalau FSTV sampai sini saja kan, tengok sama kan. Tapi kalau GSTK, kamu kena matikan dia sampai semua jadi 1 bawah. Yang ni 1 dah bawa turun. Ada masalah dah. Okey, 2 dengan 3. Kita matikan guna sifir kecil dulu, 2. 2 bahagi 2, 1. 3 bahagi 2 tak boleh. Bila tak boleh, turunkan 3 ke bawah. Nampak konsep dia? 1 bawa turun, 1. 3 bahagi berapa boleh jadikan dia 1? 3. Jadi dia 1. Dah dapat semua 1. Yang ni lah semua jawapan dia. Itu gandaan dia. Jadi GSTK 6, 12, 18 ialah 2 kali 3 kali 2 kali 3. Berapa kita dapat jawapan dia? 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 3, kita dapat 36. Jadi, masa mereka gandaan yang 36, mereka akan sama. Maksudnya 6 ni kalau dia berganda sampai 36, 12 kalau dia berganda sampai 36, 18 kalau dia berganda sampai 36. Jadi maksudnya pada nombor ke-36 mereka adalah sama. Itu gandaan sepunya terkecil. Maksudnya gandaan yang paling kecil mereka sama. Kalau kita nak cari gandaan yang kedua, 36 kali 2. Seperti soalan latihan sebelum ni. Ini maksudnya gandaan yang pertama. Ataupun gandaan yang paling kecil. Gandaan sepunya terkecil. Itulah GSTK. Okey. Kita nak masuk kepada soalan. Okey, yang ni cikgu nak kamu salin juga. Okey. Kena salin soalan. Okey, jangan malas salin soalan ni. Tiba-tiba ada juga terus kepada pengiraan. Tak tahu apa-apa, tiba-tiba ada nombor 3618. Sedangkan ada soalan. Salin soalan dulu. Okey. Cikgu cara membeli 18 buah fai, 36 batang pen dan 54 pensel. Nampak? 18 fai, pen, 36, 54 pensel. Okey, ini dia cikgu share beli untuk dihadiahkan kepada sekumpulan murid. Dia membungkus semua barang itu sama rata dalam bungkusan supaya setiap murid menerima bilangan fai pensel yang sama. Jadi soalan dia, berapakah bilangan murid dalam kumpulan itu? Kamu rasa soalan ni dia merujuk kepada FSTV ke kepada GSTK? FSTV ni lebih kepada pembahagian. Kita bahagikan dia. Kita nak cari faktor dia. Maksudnya kita nak bahagikan dia. Okey, maksudnya kita nak cari berapa bilangan yang sepatutnya dia dapat kalau kita bahagi. Tapi kalau GSTK ni kita nak tahu dia berganda. Sekarang ni soalan ni lebih kepada berganda ke kita nak kepada bahagi? Mestilah kita nak bahagi sebab kita nak bahagikan kepada semua murid, setiap murid. Jadi dia adalah FSTB. Kita dah dapat tangkap dah dia di FSTB. Jadi kita buatlah kiraan dia macam ni. Okey. Kita buat 18, 36, 54. Okey. Cuba kamu matikan guna sifir paling kecil. 18 bahagi 2, 9. 36 bahagi 2, 18. 54 bahagi 2, 27. Boleh guna sifir 2? Tak boleh. 9 tak boleh guna sifir 2. Sifir 3 boleh. 9 bahagi 3, 3. 18 bahagi 3, 6.
27 bagi 3, 9. Boleh lagi? Boleh. Kita gunakan sifir 3 lagi. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. 9 bahagi 3, 3. Boleh kecilkan lagi? Tak boleh dah. FSTV dah sampai 1, 2, 3. Jadi kenapa kita tak FSTV? Sebab kita tahu kita nak bahagikan dia. Jadi kalau bahagi, inilah cara dia. Sampai sini sahaja. Okey, jadi soalan A dia minta berapakah bilangan murid dalam kumpulan itu? Berapa orang bilangan murid dalam tu? Jadi inilah bilangan murid dia tu. Faktor sepunya terbesar lah bilangan murid dia. Jadi bilangan murid dia adalah A dia adalah bilangan murid sama dengan 2 kali 3 kali 3, iaitu kita dapat 18. Okey, jadi kita tahu ada 18 orang bilangan murid dalam kumpulan itu. Soalan B, berapakah bilangan setiap barang dalam setiap bungkusan? Ada berapa barang dalam setiap bungkusan tu? Okey, jadi kat sini kita tahu inilah bilangan barang dia, 1, 2, 3. Jadi kita tulislah di mana fail ada 1. Ni 1 file, ni file 18. Lepas tu pen ada 2 dalam setiap satu bungkusan tu. Jadi lepas tu kita ada lagi pensel. Pensel kita ada 3. Jadi 18 orang murid tu setiap bungkusan mereka akan dapat 1 file, 2 batang pen, pensel ada 3. Jadi inilah jawapan dia. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Adakah soalan ni FSTV ke JSTK? Kita tengok balik. Sekumpulan sukarelawan menderma 225 buah buku roti. Okey, kita ada roti 225, 315 biskut, 140 buni beras yang sama banyak kepada keluarga. Maksudnya soalan yang lebih kepada nak bahagi ke nak ganda. Sebab dia nak agihkan, nak dermakan semua ni roti, biskut dan beras kepada mangsa banjir, kepada keluarga banjir, bilangan keluarga banjir yang maksimum. Jadi maksudnya dia nak cari berapa bilangan keluarga banjir. Jadi kita kena bahagikan dia lah. Jadi maksudnya ni adalah FSTB. Jadi kita buatlah kiraan macam tadi, teknik pembahagian berulang. 2, 2, 5, 3, 1, 5, 1, 8, 0. Okey. Guna sifir 2 boleh? Tak boleh. Yang ni tak boleh sifir 2. Yang belakang ni boleh. Sifir 3 boleh. 225 bahagi 3 kita dapat 75. 315 bahagi 3 kita dapat 105. 180 bahagi 3 kita dapat 60. Okey, lepas tu guna sifir berapa lagi boleh? Sifir 3. 2 dah tak boleh. Dia lepas 3 naik balik 3. Okey, 75 bahagi 3 kita dapat 25. 105 bahagi 3 kita dapat 35. 60 bahagi 3 kita dapat 20. Boleh lagi ke kita matikan? Boleh. Sifir 5. 25. Sifir 3 dah tak boleh dah. 25 bahagi 5, 5. 35 bahagi 5, 7. 20 bahagi 5, 4. Boleh matikan lagi. Ni sifir 5. Ni sifir 7 tak boleh dah. Ni sifir 2 dengan 4 tak boleh. Sampai sifir. Jadi soalan dia minta bilangan keluarga banjir yang maksimum. Jadi inilah bilangan keluarga banjir yang kilat maksimum tu. Jadi kita tulislah jawapan dia. Bilangan keluarga mangsa banjir
kilat yang maksimum ialah 3 kali 3 kali 5. Berapa 3 kali 3? 9. 9 kali 5, 45. Jadi ada 45 keluarga mangsa banjir. Jadi itu soalan yang pertama. Soalan B, dia minta bilangan roti, biskut dan beras. Ni roti, biskut, beras. Setiap keluarga tu dapat berapa? Jadi setiap keluarga dia dapat, satu keluarga dapat 5 buah bungkus, 7 buah bungkus biskut dan 4 guni beras. Okey. Jadi kita tulislah setiap keluarga menerima 5 buku roti. Mana 5 ni? 5. Ni 5. Lepas tu 7 bungkus biskut. Dan yang terakhir 4 guni beras. Jadi itulah cara dia. Boleh? Okey, soalan seterusnya nombor 3. Okey, ini soalan FSTV ke GSTK? Okey, kita baca soalan tu, kita fahamkan betul-betul. Di sebuah kedai cenderahati, magnet peti sejuk yang kita lekat-lekat dekat peti sejuk tu lah, yang cenderahati dia tu. Okey, dijual dalam 12 keping sepaket. Okey, ini magnet. Magnet tu dijual dalam 12 keping sepaket. Penanda buku pula dijual dengan 18 keping sepaket. Ni sepaket ada 18. Okey. Magnet peti sejuk ada magnet peti sejuk kita ada 12 keping. Okey. Penanda buku kita ada 18 keping. Maksudnya satu paket ada 12 keping untuk peti sejuk ni, untuk magnet ni. Penanda buku pula satu paket ada 18 keping dalam tu. Okey, jadi Ahmad ingin membeli cenderahati yang sama bagi kedua-dua jenis cenderahati. Jadi cari bilangan paling kurang bagi magnet. Jadi dia nak beli bilangan cenderahati yang sama. Jadi cenderahati yang sama bagi kedua-dua. Dia nak beli biar sama. Maksudnya magnet peti sejuk ni dia nak dapatkan bilangan yang sama dengan bilangan penanda buku. Sekarang bilangan magnet 12, bilangan penanda buku 18. Tidak sama. Jadi dia kena beli lebih lagi lah. Kalau lebih lagi maksudnya kena bahagi ke nak darab? Mestilah darab, iaitu gandaan. Bila gandaan dia adalah GSTK. Macam tu. Jadi bila kita tahu dia adalah GSTK, kita buatlah 12, 18. Kita buat teknik GSTK pembahagian berulang. Guna CP2 dulu. 12 bahagi 2, 6. 18 bahagi 2, 9. Betul? Okey, CP3. 6 bahagi 3, 2. 9 bahagi 3, 3. Okey, kalau FSTV sampai sini je kan. Tapi jauh GSTK mesti sampai 1. 2 nak matikan guna CP2 jadi 1. 3 dengan 2 tak boleh. Tulislah 3. Tak boleh. 1 bawa turun. 3 nak mati dengan CP3. Barulah jadi 1. Baru jadi 1. Jadi kita dah dapat bahagian gandaan dia. Gandaan yang keberapa barulah bilangan magnet peti sejuk dengan penanda buku ni sama. Iaitu 2 kali 3 kali 2 kali 3. Jadi kita kira dulu bilangan cenderahati dia adalah 2 kali 3 kali 2 kali 3. Iaitu kita dapatlah 36. Okey, bilangan cenderahati kita dapat 36. Maksudnya
ada 36, barulah gandaan yang 36 barulah peti bilangan magnet dia dengan penanda buku yang sama. Penanda buku kalau 36 baru sama dengan magnet peti sejuk ni. Okey, jadi soalan dia minta cari bilangan paket paling kurang bagi peti sejuk dan penanda buku yang perlu dibeli oleh Amar. Maksudnya bilangan paling sikit, gandaan paling sikit. Biar sama bilangan dia. Kalau nak gandaan lebih banyak, boleh lagi. Kita maksudnya kalau kita beli gandaan yang kedua 36 kali 2 lagi banyak. Kita nak beli gandaan yang paling maksudnya sama. Maksudnya magnet peti sejuk ni kalau kita beli 36, penanda buku pun boleh dapat 36. Sama banyak kan. Jadi ini adalah gandaan paling kecil. Tapi kalau kita nak beli gandaan seterusnya, kita tambah lagi. Sekarang soalan dia cari bilangan paling kurang. Paling kurang maksudnya gandaan yang paling sikit. Jadi gandaan paling sikit dia adalah 36. Jadi maksudnya dengan 36 dia adalah sama. Jadi macam mana kita tahu bilangan dia pula? Bilangan paket dia. Kita nak tahu bilangan paket dia. Satu paket ada berapa? Okey, untuk magnet dia ada 12. Jadi bilangan paket magnet peti sejuk yang paling kurang ialah 36 bahagi dengan 12. 36 bahagi 12 kita dapat 3. Jadi ni dia 3 kita dapat. Ada 3 paket. Maksudnya si yang pembeli ni, Amar ni, dia mesti beli 3 paket bagi peti sejuk, magnet peti sejuk ni. Barulah dia boleh dapat 36 buah magnet peti sejuk, betul? Kan dalam satu paket ada 12 kan. Jadi kalau dia beli 3 paket dapatlah 36. Dia macam tu. Untuk bilangan ni pula, bilangan paket penanda buku yang paling kurang ialah berapa kita dapat? Iaitu berapa? 36 bahagi dengan 18. Sebab penanda buku satu paket ada 18. Jadi kita ada 2. Jadi itu jawapan dia. Jadi maksudnya Amar ni dia kena beli 3 paket magnet dan 2 paket bagi penanda buku. Barulah dia akan dapat bilangan yang sama banyak bagi cenderahati tersebut. Kena fahamkan betul-betul soalan. Okey, ni soalan nombor 3. Soalan terakhir. Bakery Ferran menjual 6 ketul roti coklat. Ada 6 ketul roti coklat, 8 ketul roti kaya, 10 ketul roti sausage. Seorang pelanggan ini ingin membeli roti yang sama. Dia nak beli roti yang sama semua ni bagi setiap jenis roti. Jadi berapakah bilangan bungkus minimum? Bilangan bungkus minimum maksudnya GSTK lah, dia nak berapa gandaan yang paling kecil. Jadi kita tahu ni adalah GSTK, gandaan yang paling kecil untuk memastikan semua jenis rotinya dibeli. Jadi gandaan pada bilangan yang sama semua. Maksudnya bungkus minimum yang bagi setiap roti dibeli, berapakah bilangan bungkus yang minimum bagi setiap roti yang perlu dibeli oleh pelanggan tersebut. Jadi dia nak beli roti yang sama semua. Jadi bilangan berapa bungkus dia perlu beli roti tersebut. Okey, jadi kita tahu kita guna teknik GSTK. Ada 6, ada 8, ada 10. Jadi ada 6, ada 8, ada 10 kan. Okey, lepas tu
kita cubalah buat kepada CP2. Okey, CP2. Okey, CP2 kita dapat 6 bahagi 2, kita dapat 3. 8 bahagi 2, kita dapat 4. 10 bahagi 2, kita dapat 5. Boleh kecil lagi? Tak boleh. Tapi boleh guna CP2. Ingat balik JSTK mesti last sekali dia jadi 1-1. 3 tak bagi 2 tak boleh. 4 bagi 2, 2 boleh. 5 bagi 2, tak boleh. Yang tak boleh bawa turun je. Okey, CP berapa lagi? CP2. 3 bagi 2 tak boleh. 2 bagi 2, 1 kita boleh. 5 bagi 2, tak boleh. Bawa turun. Yang 1 ni bawa turun. Okey, 3 bagi 2 ke? Tak perlu lagi dah. 2 dah tak ada dah kat sini. 3 dengan 5 je tinggal. CP3 lah pula. 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3, tak boleh. 5. Di bawah lagi. Lepas tu kita guna CP5 lah. 1 ni 1. 5 bagi 5, 1. Jadi jawapan dia ni. Kita dah dapat dah. Gandaan yang keberapa bilangan semua jenis roti tu dia ada. Jadi kita dapatlah bilangan setiap roti kita ada 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Berapa kita dapat tu semua? 120. Okey. Jadi itu bilangan. Maksudnya dia kena beli 120 buah jenis roti. Barulah bilangan setiap tu sama. Kita tahu setiap paket bagi roti coklat dia ada 6 ketul dalam tu. Jadi dia minta berapa bilangan bungkus minimum bagi setiap jenis roti. Okey, kalau roti coklat, okey, kita buat bilangan bungkus roti coklat yang minimum adalah 120 bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 6 lah, sebab dia ada 6 bungkus. Dalam tu ada 6 bungkus pula. Dalam setiap bungkus ada 6 ketul roti coklat bahagi 6. Jadi ada berapa bungkus dalam tu? Kita nak tahu. 120 bahagi 6 kita dapat 20 bungkus. Jadi untuk roti coklat mesti beli 20 bungkus. Barulah bilangan dia adalah sama bagi roti yang lain. Bilangan roti lain pula. Bilangan bungkus roti kaya. Kaya pula. Okey, kalau kaya yang paling minimum. Yang minimum itu 120 bahagikan dengan berapa? 8 ni. 8. Jadi 120 bahagi 8 kita dapat 15 bungkus roti kaya. Okey. Last kali bilangan bungkus roti sosis yang minimum iaitu 120 bahagikan dengan 10, kita dapat 12. Jadi itulah jawapan dia. Maksudnya seorang pelanggan tu kalau dia nak beli roti tu, biarkan dia bilangan yang sama, dia mesti membeli, di mana roti coklat mesti beli 20 bungkus, roti kaya mesti beli 15 bungkus, roti sosis mesti beli 12 bungkus. Barulah mereka mempunyai roti, maksud bilangan roti tu sama semua banyak, semua jenis. Kita gandaan roti tu, maksudnya gandaan roti ni setiap satu paket ada 6, yang ni ada 8, yang ni ada 10. Jadi gandaan yang keberapa, yang 6 ni kita dapat dia sama. Roti yang ada 8 buah bungkus ni, gandaan yang keberapa baru kita dapat sama.
Gandaan yang keberapa roti yang ada 10 ketun ni ada sama. Jadi gandaan yang ke 120. Jadi dengan 120 bungkus bilangan roti barulah mereka mempunyai bilangan yang sama. Itu maksud dia. Okey, sampai situ saja untuk kali ini. Salam.